Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan Datuk Pengurusi Muallim Terkasa Masjid, imam-imam Masjid Al-Mukhlisin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini 14 hari bulan 10 2023 kita dapat memeriahkan lagi acara majlis ilmu yang dianjurkan oleh Masjid Al-Mukhlisin, yang sentiasa memberi ruang dan peluang kepada para jemaahnya untuk menimba ilmu. Kita mengatakan jazakumullahu khairan. InsyaAllah perbincangan kita malam ni ana ambil dari petikan daripada buku yang saya usahakan, namanya Wa Abshiru. Nama buku ni Wa Abshiru. Kita ambil satu bab yang menarik insya-Allah, iaitulah bab yang terakhir sekali, yang belakang sekali, muka surat 270. Kita ambil muka surat akhir. Orang Arab kata khitamu miskun, mana penamat yang baik. Jadi kalau baca awal, baca akhir, khatamlah kitab. Tengah tu tak tahu lagi. Jadi tajuk yang kita akan bincang ni insya-Allah satu isu tadabbur kepada ayat. Buku ini lebih kepada tadabbur pada ayat-ayat pilihan. Jadi ayat yang kita tadabbur di sini, kalau para jemaah ada mushaf di tangan, iaitulah surah At-Tahrim, suratul Tahrim ayat 8. Iaitulah tentang galakkan taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala janji bagi orang-orang yang bertaubat, ada dua janji yang besar. Yang pertama, dihapuskan dosa-dosa, dimaafkan segala kesalahan. Yang kedua, syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhirat esok, orang mukmin, Allah Ta'ala tidak hina kita, dan Allah Ta'ala beri kepada mereka cahaya untuk melintasi sirat melalui lorong yang sangat gelap sehingga sampai ke syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi di kalangan hamba-hambamu yang beriman, yang bertobat, yang bercahaya di akhirat, yang sampai ke syurga, ya Rabbal Alamin. Jadi dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, mana taubat yang betul-betul. Saya sebut kepada para jemaah, taubat ni ada banyak jenis. Yang pertama yang kita nak, yang dianjurkan oleh syarak, taubatan nasuha, mana taubat yang betul-betul ikhlas daripada hati. Dia nak berubah, dia menyesali, dia tak mau buat lagi benda tak baik. Atau lagi satu lagi dia panggil taubat angkut. Tahu taubat angkut? Dia kena cukup mencegah maksiat, ataupun SPRM sudah cukup, dia duduk atas van, atas truk, aku taubat dah, tak mau buat dah, maaf lah cik, jangan bawa saya ke kepala polis. Ini taubat tak jadi, sebab bukan kerana Allah, kerana dia dicukup baru dia taubat. Jadi yang kita naknya, kita taubat kerana Allah, bukan kerana manusia. Maka Allah janji di sini, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Kalau kamu betul-betul taubat, Allah maafkan kesalahan kita. Banyak mana dosa, besar mana dosa, janji Allah Ta'ala nak maaf.
wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala janji syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, iaitulah pada hari kiamat Allah janji tidak akan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia orang yang bersama dengan Nabi? Kita tengok nanti. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka ada di depan, ada di kanan. Maknanya kita keluar daripada di kubur bercahaya kita. Yaqulun, orang beriman setelah dia tengok sebelah kiri kanan dia tu ada munafik. Orang munafik ni dia bercahaya, ada lampu ketika dia baik. Lampu dia macam lampu jalan, lik nyala sekejap padam. Pening kepala kita kalau lampu baik dia padam terus nak daripada dia berkelip. Jadi lampu orang munafik berkelip, sekali nyala sekali padam, maka orang berkata Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami sempurnakan cahaya kami. Kita tak nak dia padam tengah jalan. Waghfir lana, ampunkan dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah di atas suatu berkuasa. Ayat ini surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala anjurkan, arahkan kepada kita supaya bertobat. Janji dua tadi, diampunkan dosa, diberinya syurga. Dan janji yang ketiga bagi orang yang betul-betul beriman dan bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, orang ini juga termasuk di kalangan orang yang tidak dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Biasanya bila sebut tentang ini, para jemaah sekalian, kita kena baca ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa dia, wala tukhzini yawma yub'atsun. Tengok ayat tu, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau malukan aku pada hari dibangkitkan manusia. Jadi kita minta Allah Ta'ala jangan malukan kita ketika manusia dibangkit di akhirat esok. Sebab apa? Sebab pada waktu itu orang-orang yang tidak baik akan dijatuhkan hukuman, akan dihina. Maka Nabi Ibrahim awal-awal lagi berdoa kepada Allah SWT, jangan hina aku pada hari dibangkitkan. Atas dunia mungkin kita hebat, tapi di akhirat akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Apalah guna kita? Apa faedah kita hebat atas dunia tapi dihina oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat? Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala janji kepada kita, dia tidak akan hina orang-orang yang beriman dan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, bila sebut orang yang bersama dengan Nabi, kita pun duk cari siapa agaknya. Maka sudah pasti bila kita baca ayat ini, orang yang bersama dengan Nabi ada dua dimensi. Bersama dari sudut fizikal, maka itu sahabat. Adakah hanya sahabat sahaja yang selamat, yang aman di akhirat esok? Maka sudah pasti sahabat, karena Allah Ta'ala pilih mereka menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pernah Nabi sebut, Nabi satu hari dia mengeluh dekat dengan perkuburan Baqi'. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pergi ke Madinah, nampak tak kubur Baqi'? Nampaklah. Kalau tak nampak kubur, nampak pagar. Betul tak? Lebih-lebih lagi yang muslimat tak boleh masuk dalam kubur, ada pagar, jadi tengok. Nabi duduk di Baqi', Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengeluh. Nabi kata, Allah ikhwani, Allah lah yang jaga saudara-saudara. Para sahabat yang ada bersama macam tak puas hati. Ya Rasulullah, alasnu ikhwan, bukankah kami ini saudara? Nabi kata, la, bal antum ashabi, kamu sahabat aku. Saudara aku ni iaitulah orang yang tak pernah jumpa dengan aku tapi dia beriman padaku. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata alhamdulillah, nahnu minal ikhwan. Kita termasuk di kalangan saudara yang Nabi kita nak tengok kita. Jadi orang yang beriman tak pernah jumpa di dunia, Nabi kata itu saudara aku. Maka termasuk dalam ayat ini, wallazina amanu ma'hu. Kata ulama tafsir, ayat ini bukan terhad kepada sahabat saja,
Semua orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, bersama dari sudut akidah tauhidnya, beriman kepada Allah azza wa jalla, bersama dari sudut amalannya, iaitulah kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana kita ni alhamdulillah sebagai ahlus sunnah, maka menjadi kewajipan kepada kita mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bimbang ini, kita kata kita ahli sunnah, tapi amalan kita tak ikut sunnah. Kita itu satu kepincangan. Macam mana kita mengaku tak jadi. Jadi alhamdulillah, orang yang tidak dihina oleh Allah azza wa jalla di akhirat esok, semua orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla. Jadi orang yang dihina siapa? Munafiqin dan juga orang-orang kafir yang zahir batinnya menentang Islam. Munafik zahirnya Islam, batinnya kufur. Jadi bila sebut munafik pada jemaah, ada dua kategori munafik. Yang ada kertas, yang ada nota tu tanda. Munafik ada dua kategori. Satu yang dikira yang bahaya ini dipanggil munafik i'tiqadi. Munafik dari sudut pegangan tauhid. Zahirnya Islam, dalam hatinya kufur, tak percaya kepada Allah azza wa jalla. Ini yang paling berat dosa dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk di bawah sekali dalam neraka. Na'udzubillah. Satu lagi dia panggil munafik amali. Ini jarang orang terlepas. Munafik dari sudut perbuatan, dari sudut fiqh, iaitulah orang yang bila bercakap bohong, bila janji tak tunai, bila debat kira nak menang bukan nak cari benar, itu dia panggil sifat munafik. Jadi orang munafik yang disebut di sini munafik total, iaitulah orang yang tidak beriman pada Allah azza wa jalla, maka mereka lah orang yang dihina dihina oleh Allah azza wa jalla di akhirat nanti. Baik, kita masih lagi di muka surat 270. Jadi apakah maksud dihinakan? Ulama tafsir dia tengok kepada kita, dia tadabbur ayat, apa makna dihinakan? Allah Ta'ala hina macam mana? Dihina itu adalah dengan dimasukkan dalam neraka, na'udzubillah. Mana orang yang tidak taat, orang yang kufur, orang yang maksiat akan dicampak dalam neraka, wal'iyazubillah. Dan diazab, kata mereka, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Wahai Tuhan kami, sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguhnya engkau telah menghinakannya. Jadi bila masuk neraka itu satu kehinaan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala. Yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Ingat dah doa ni kita baca lepas solat subuh, maghrib. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami. Maknanya bila jauh langsung tidak disentuh oleh neraka, langsung tidak disentuh oleh api. Jangan kata kita jangan anggap neraka ni macam penjara. Penjara ada hak asasi manusia, ada human right, ada makan, ada minum, ada tempat, ada bantal mungkin. Kita pun tak aja masuk. Nah, tapi ada persiapan. Neraka ada apa? Tak ada apa-apa kecuali azab, wal iyaz billah. Maka itu juga kemudian Allah Ta'ala sebut itu golongan yang akan dihina oleh Allah di akhirat, iaitulah orang yang derhaka kepada Allah azza wa jalla. Jadi kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada disentuh oleh api neraka, dan kita minta Allah Ta'ala tidak hinakan kita di dunia, lebih-lebih lagi kehinaan di akhirat. Di dunia orang boleh hina kita, orang boleh kata kepada kita macam-macam, orang boleh buat tuduhan sana sini, tetapi yang menilai kita ni hina tak hina Allah azza wa jalla. Sebab kita ni mata manusia tak sama, semua benda dia nilai dengan kacamata dia. Orang lain tengok boleh ya, orang ni tengok tak baik. Jadi kita kata sukar. Maka mizan ataupun dia panggil apa ni, parameter yang kita nak ukur hina ke tak hina kita tengok ke arah mana yang kita berada. Duduk di atas beriman kepada Allah azza wa jalla, duduk atas landasan ikut Al-Quran, mengikut As-Sunnah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah
kita mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang mungkin dihina oleh manusia. Baik, kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala sebut nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan. Tengok, cahaya ada kanan, ada depan. Para ulama tafsir, dia akan cari kenapa Tuhan tak sebut kiri dan belakang. Kenapa tak sebut kiri dan belakang? Kita mengatakan bahawa biasanya kita guna perkataan kanan menunjukkan kekuatan dan kemuliaan. Sebelah kanan dia, depan dia, semua ada belakang. Jadi ada juga kiri pun ada kalau perlu. Jadi orang mukmin keluar dari kubur dalam keadaan bercahaya. Cahaya dua dimensi. Satu, dia sendiri bercahaya, muka kita, kaki tangan kita bercahaya. Datang dari mana? Kata Nabi SAW dalam hadis tadi, hadis di kubur Baqi' tadi, bila orang tanya Nabi SAW, kaifa ta'rifuhum, ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah boleh kenal mereka? Tak pernah jumpa, macam mana boleh kenal? Kita hari ni kalau kita nak pergi pejabat, pegawai-pegawai semua pakai baju, pakai nama, sama ada nama ditulis dekat poket ni atau digantung di tekuk. Tidak gitu kita. Kalau orang besar-besar, nama atas meja lagi, pengarah sekian, nama. Sebab apa? Sebab nak suruh kenal. Kita tahu di akhirat esok mana nak pakai lencana lagi. Tak ada lencana di akhirat esok. Lencana kita, pengecaman yang boleh dikenali. Bila orang tanya Nabi, kaifa ta'rifuhum, macam mana baginda Nabi SAW boleh kenal mereka? Kata Nabi SAW, orang yang beriman bangkit di akhirat esok bercahaya muka, tangan, kaki, kesan daripada wudu. Allah Ta'ala cahayakan anggota dia. Kerana itulah para ulama katakan sunnah, setiap kali kita batal wudu, masuk tandas, buang air apa, walaupun tidak nak solat, tawadda, ambil wudu. Sebab inilah sumber cahaya kita di akhirat esok. Siapa dia nak bercahaya, muka dia, kaki tangan dia bercahaya, ambillah sentiasa berwudu. Bila ada wudu, lebih afdal lagi lepas wudu ambil salat sunat wudu, lagi cantik. Maka orang beriman bercahaya, cahaya mereka akan menerangi, dan dekat dengan orang beriman nama dia orang munafik. Allah SWT bagi tahu kepada kita bahawa munafik cahaya dia padam. Dalam surah Al-Hadid, Allah Ta'ala cerita kepada kita, yauma yaqul, surah ayat 13, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Kawan-kawan tu, orang munafik ni, na'uzubillah, laki-laki ada, perempuan ada. Munafiqun wal munafiqat, laki-laki dan perempuan yang munafik. Oleh kerana dia duduk bersama dengan orang beriman di dunia dulu, dia duduk dalam majlis-majlis juga, tapi mereka tidak beriman, pura-pura. Jadi bila di akhirat esok, orang mukmin cahaya penuh, mereka cahaya padam, cerah. Dia panggil lilladzina amanu, kawan-kawan yang beriman tu, unzuruna naqtabis bin nurikum, tunggu kami nak tumpang cahaya. Tak ada tumpang di sini. Di dunia boleh kita tumpang, di akhirat tidak ada tumpangan. Jadi bila orang mukmin tengok cahaya munafik ini padam cerah, ketika itulah mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah sempurnakan cahaya kami, jangan sekali-kali cahaya itu padam, jangan sekali-kali cahaya itu malap, sebab kita tak mau jadi macam orang munafik ini. Itu dia panggil 3 kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada orang yang beriman, orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercahaya di akhirat, diberi keampunan, dan mereka akan masuk dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami di kalangan ahli syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, di awal ayat tadi kita dah bincang tentang taubat. Orang yang bertaubat, berapa syarat dia? Kita dah baca banyak kali dah kan, tuan-tuan selalu ingat bila kata nak taubat ada berapa syarat? Jawabnya ada 3 syarat.
Itu dia panggil taubat. Kita pun tengok hari ini bencana yang ada. Imam baca kunut, dia panggil kunut nazilah. Kunut nazilah disyariatkan baca ketika berlaku bencana. Cuma kadang-kadang kunut terlalu umum, kita tak tahu nak tuju ke mana. Minta maaf lah. Bila kata-kata Allahumma alaika bi'a'da'iddin, ya Allah, ambillah tindakan kepada musuh-musuh Islam. Siapa dia musuh Islam yang kita nak fokus hari ini? Kita kena sebut Allahumma alaika bil yahudil ghasibin az-zalimin. Ya Allah, ambillah tindakan kepada Yahudi perampas tanah Palestin yang zalim membunuh umat Islam. Jadi kita tuju orang panggil, kalau nak tembak, fokus kepada target yang kita nak pergi. Kemudian sebut siapa yang kita nak bela. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Ya Allah, belalah Islam dan orang Islam. Wal mustad'afin, siapa ke orang yang lemah itu? Minal muslimin, di kalangan umat Islam di Palestin, di Gaza, namakan mereka. Itu dia panggil doa. Bila nazilah, kita kena fokus kepada tajuk yang kita doa. Macam mula-mula berlaku Covid berlaku dulu, setengah imam ni dia baca kunut subuh ya. Kata ni bukan kunut nazilah, ni kunut subuh. Dia tak tuju kepada tajuk yang kita nak. Nah, ini kita kena ingat. Jadi semua perkara ujian Allah Ta'ala ke atas kita, sama ada di sana atau di sini, semuanya kerana dosa-dosa kita. Dengan sebab maksiat yang kita buat, maka Allah Ta'ala uji kita sendiri. Banyaklah ujian-ujian yang Allah Ta'ala timpa kepada kita. Maka ujian itu apa sebab? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, kami bala, kami uji hamba-hamba kami yang beriman bil hasanat, dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan pangkat kedudukan, ataupun bis sayyiat, dengan kesusahan. Bala, penyakit, kemarau, susah, sakit, itu maksudnya. Maka Allah Ta'ala nyatakan sebab kenapa diuji, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita diuji oleh Allah, kita kembali kepada Allah, kita baca doa, minta Allah Ta'ala baru beri pertolongan. Setelah kita yakin bahawa kita tidak mampu untuk berdepan dengan kuasa-kuasa besar ada atas dunia ini, senjata yang mereka miliki begitu canggih, kita ada senjata yang begitu koman, kata orang tak kuat. Tetapi setelah kita iltija ila Allah, kita bergantung dengan pertolongan Allah, Allah Ta'ala akan tolong tanpa kita sedar dari mana datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang pertolongan Allah Ta'ala mari benda tak nampak ya. Dalam Quran Tuhan kata wa junudan lam taraha. Dalam peperangan Ahzab, dalam peperangan ni, Allah Ta'ala sebut aku hantar kepada kamu tentera yang kamu tak nampak. Dalam peperangan Ahzab, ketika Madinah dikepung, tuan-tuan kena ingat, yang kepung Madinah 10,000 tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni tentera kafir Quraisy berbakat dengan kafir di Madinah, termasuklah Yahudi yang belot, semuanya bergabung nak lanyap Madinah. 10,000 orang. Tentera Islam hanya ada 3,000. Maka Allah kata, kami bantu kamu bijunu dalam taraha, dengan tentera yang kamu tak nampak. Allah Ta'ala hantar angin sejuk, dengan angin sejuk terbalik dia punya periuk yang dia sedang masak, kemah-kemah dia terangkat, akhir kali tentera Ahzab lagi balik. Jadi kita kena letak keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang Allah Ta'ala beri, semua perkara yang Allah Ta'ala letak kepada kita, ujian ini Allah Ta'ala nak tengok kita balik kepada Allah ataupun tidak. Maka para jemaah sekalian, bila kita insaf, bila kita sedar, maka diikuti. Setelah kita bertaubat, kita diikuti dengan amal soleh. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 39, faman taba min ba'di zulmihi. Tengok, Allah kata faman taba min ba'di zulmihi, siapa dia bertaubat setelah dia melakukan kezaliman. Saya tak pernah pukul orang, jentik telinga orang pun tak pernah. Kenapa awak kata saya zalim?
Para jemaah sekalian, kita kena tanda zalim ada dua kategori. Boleh? Zalim apa kategori ada? Dua kategori. Yang pertama dia panggil zalimul li nafsi. Orang yang zalim pada diri sendiri. Bukan macam Syiah tu. Syiah kan dia zalim diri sendiri, dia pukul tubuh. Orang ni zalim pada diri sendiri, iaitulah dengan melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kezaliman yang paling besar sekali, sebagaimana kata Luqman dalam Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang paling besar sekali. Kalau kita nak tahu apakah kezaliman paling besar dalam dunia ni, syirik pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita kata musuh Allah, maknanya orang yang bukan Islam. Musuh Allah dari sudut akidah, dari sudut tauhid. Ada kadang dia baik, dia tak pernah pukul orang, tak pernah tipu orang, tak ada. Rasuah tak pernah ambil. Riba tak tahu. Sebab dia tak pergi dalam Islam. Tak. Kita letak rasuah dulu. Tapi dia tak zalim, zalimul li nafsihi. Yang kedua, zalim pada makhluk. Ini kita panggil yang itu kategori yang kedua. Maka Allah Taala sebut ni, faman taba min ba'di zulmi. Siapa dia taubat setelah dia melakukan kezaliman, sama ada zalimul li nafsihi, zalim pada diri dia sendiri, ataupun zalim pada orang lain, fa in wa aslaha, ingat, taubat dan dia berlaku buat baik, tinggalkan maksiat, fa innallaha yatubu alaih, Allah Taala terima taubat, innallaha ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kesian belas. Maka di sini para jemaah sekalian, kita kena lihat bila Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubat, sebagai seorang manusia sudah pasti ada kesalahan yang kita buat. Kalau ada orang duduk tanya dia mengaku dia tak pernah berdosa, hai, itu manusia ajaib nama dia. Nabi maksum, sifat Nabi dia panggil maksum, mana terpelihara daripada dosa. Ada pun orang lain tak usah tak mengaku, mesti ada dosa yang kita buat ataupun tahu kita tahu. Sebab itulah dan antara doa yang Nabi kita ajar, Allahumma fili zunubi kullah, ya Allah hapuskanlah dosa aku semua sekali, diqqahu wa jillahu wa zahiruhu wa batinuhu, yang kecil, yang besar, yang zahir, yang tersembunyi, kita minta Allah ampunkan. Kadang-kadang yang zahir kita nampak kita buat maksiat, yang sembunyi kita tak sedar kita buat maksiat. Maka kita minta ampun keseluruhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan rasa kita ni tak berdosa. Kata di para sahabat, orang mukmin, orang yang beriman, dia tengok berdosa seperti dia tengok batu besar di atas bukit nak jatuh bawah. Takut tak takut kita? Gerung ke tidak? Nak lalu. Kita kan lalu ke lebuh raya, tempat-tempat yang bukit-bukit yang selalu runtuh, hari hujan, takut tak takut? Takut juga nak lalu tak? Sambil-sambil lalu tu ngucap dah, asyhadu alla ilaha illallah, sambil-sambil tukar gear. Takut lah masuk golf. Tahun lepas dah berlaku kan di lebuh raya Karak apa tu, yang bukit jatuh mati, Allah yarhamhum. Maka itu sifat orang mukmin, dia tengok dosa seperti batu besar nak jatuh atas kepala. Orang munafik dia tengok dosa, alah simple je tu, sekali kita ambil wudu habis. Kalau besar sikit dosa kita pergi umrah, pergi umrah bayar hutang orang tak, umrah pergi. Ini penyakit berat Allah. Kadang-kadang kita bimbang tengok, duduk selfie di Kaabah, tengok duduk dia bawah hotel, bawah jam besar, hutang orang bertepek tak nak bayar. Ini penyakit manusia. Jadi kita jangan nampak orang mukmin dia tengok dosa seperti batu besar nak jatuh atas kepala, tapi orang munafik dia tengok dosa macam lalat atas hidung, sekali buat gitu besar dah. Jadi kita jangan memandang remeh pada dosa, sebab dosa akan melahirkan dosa. Dia kata maksiat akan melahirkan maksiat. Mula-mula mengumpat, kemudian takabur, kemudian keji orang, dia akan beranak, bermacam-macam bentuk dosa akan terjadi. Jadi Allah SWT beri peluang kepada kita supaya bertaubat. Pintu taubat akan ditutup dua kali. Pintu yang pertama ditutup apabila seorang sudah nazar. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba dia selama hamba itu tidak
belum lagi nazak. Kalau sudah nazak, sebenarnya yugharri itu bunyi suara di tengkuk, bunyi macam orang nak berhenti nafas kan. Itu dia panggil nazak. Mana waktu nazak kalau taubat tidak diterima. Satu lagi, pintu besar taubat ditutup apabila naik matahari di sebelah barat, maka ketika itu pintu taubat ditutup. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat, insya-Allah. Isu taubat, maka Allah Taala beri yang pertama sekali, dia gerak dalam hati manusia nak bertaubat, menyesali dosa yang lepas. Dia panggil an-nadam taubah. Menyesal tu taubat. Kita sesal sungguh lah, bukan kerana taubat terak tadi tak kira tu. Itu lain punya mazhab. Kemudian bila nak taubat, yang pertama sekali, semua dosa yang kita buat tu kita tinggal automatik. Jangan duduk main cari alasan, belum sampai seru ni, banyak juga alasan dia ni. Kenapa tak berubah lagi tu? Kenapa tak solat penuh? Belum sampai seru. Tanya muslimat, kenapa tak tutup aurat tu? Belum sampai seru. Dia tanya dia, awak dah SMS ke Malakul Maut? Nak berapa tahun lagi nak sampai seru ni? Nanti mati hari ni kita nak buat apa? Allahu Akbar. Kadang-kadang orang ni sombong. Dia kata ayah dia mati umur 80, dia baru umur 40. Bagilah masa dia 20 tahun lagi dia nak enjoy. Ini sedap dia, macam malaikat confirm dia punya umur ni ikut keturunan. Tak kira. Jadi yang pertama, kita kena tinggalkan maksiat yang telah dilakukan atau yang sedang dibuat kerana Allah, bukan kerana terhalang. Kalau tak muat tu kerana terhalang, dihalang oleh manusia, dihalang oleh polis ataupun pengawal kuasa agama, itu tidak masuk. Yang kedua, menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang ketiga, bertekad, berazam dalam hati dia tak akan ulang balik. Aku tak akan ulang lagi dosa-dosa yang lepas, tak mau ulang. Yang keempat, sekiranya ada dosa dengan orang, kita ambil barang orang ke apa saja, kita kata orang, kita hina orang, kita apa sajalah dosa dengan orang, kita kena minta maaf. Kena minta halal. Jangan tunggu surat saman mari baru nak tarik balik. Dapat surat saman, tak apalah, saya padam kita punya status memohon maaf gitu. Itu dia panggil maaf. Itu dia panggil taubat surat raya, surat peguam. Ada juga sekarang ni. Taubat terak pun ada, taubat surat peguam pun ada juga. Sekejap-kejap ada di post di Facebook dah. Dengan ini saya tarik balik tuduhan saya kepada fulan-fulan. Atas dunia tu, macam mana kita mau tarik balik di akhirat esok depan Allah Azza wa Jalla setelah kita fitnahkan orang tu? Allahul musta'an. Jadi hati-hati tuan-tuan. Jadi yang keempat itu syarat. Baiklah, bila orang ini sudah bertaubat, ni ramai orang tanya soalan, kita nak jawab malam ni insya-Allah. Kalau yang ada buku buat absyiru ni, tengok muka surat 277. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna 'abdan asaba zamban. Seorang hamba Allah Taala ini dia terjebak dengan dosa. Faqala, lepas dia buat dosa, dia menyesal, dia taubat. Rabbi aznabtu, wahai Tuhanku, aku telah terjebak dengan dosa. Sekarang ni aku insaf, tak mau taubat sungguh-sungguh, ampunkan dosa. Maka Allah respon, Tuhan kata apa? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Adakah hamba aku dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa? Maka Allah Ta'ala berfirman, ghafartu li abdi, aku hapuskan dosa sahabat aku, maaf dosa hamba aku tadi. Jadi Allah kata, aku maafkan kesalahan hamba aku. Duduk sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, jumpa balik geng lama, terjebak pula dengan dosa. Mungkin setahun, mungkin lebih. Lepas dia buat dosa, dia menyesal pula. Dia berdoa pula, Rabbi aznabtu zamban, wahai Tuhanku, aku berdosa pula. Maka Allah Ta'ala, oleh kerana dia taubat kali yang kedua pun taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, dia bercukup syarat taubat 4 perkara tadi, maka Allah kata, ghafartu li abdi, aku maafkan kesalahan.
Summa makasa masya Allah. Dan hadis kata summa makasa masya Allah, dia duduk berapa lama tenang, jadi ahli masjid, molek-molek dah duduk ibadat. Hai, jumpa balik dengan geng lama, terjebak pula dengan dosa. Dia insah pula lepas pada tu, dia taubat lagi. Maka Allah SWT beritahu, ghafartu li abdi, aku tetap ampunkan dosa. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari, mana hadis yang sahih. Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Boleh ke main-main taubat macam ni? Adakah dia main-main ataupun dia taubat sungguh? Al-Imam Nawawi dalam syarah kepada Sahih Muslim, dia kata hadis ini jelas pada sisi pendalilannya bahawa walaupun dosa itu berulang berapa ratus kali, berulang pun, lalu dia bertaubat dengan taubatan nasuha, setiap kali berlakunya maka taubatnya diterima dan gugur dosa itu. Tapi waktu dia taubat tu, dia taubat sungguh. Tidak kata taubat dulu lah, sehari dua ni nanti kita buat ulat-ulat. Itu taubat main-main. Maka bila dia taubat betul-betul, Allah Ta'ala terima taubat. Macam orang pergi haji, biasanya jemaah dia tanya, bila pergi haji dia tanya, dia kata bila kita dapat haji mabrur ni balik, kita ni tak akan buat maksiat lagi. Para jemaah baik kena ingat baik, kita ni pergi haji bukan bila pergi haji balik tetap sebagai manusia yang tak ada dosa, tak buat dosa ni malaikat je, lain daripada Nabi. Malaikat dia tak berdosa. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka langsung tak buat maksiat pada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka turut semua perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita oleh kerana manusia tetaplah manusia, kalau terjebak dengan dosa lepas pada itu, haji mabrur yang kita dapat dulu 5 tahun dulu, 10 tahun dulu, itu sudah dapat. Ini dosa kali yang kedua yang berlaku ini perlu diperbetulkan balik. Cuma nak dapat kota tabur haji tu Allah Ta'ala yang maha mengetahui bagaimana cara. Waktu tabur haji dia dalam muzakarah haji, dia kata kita tak akan layan orang mari bagi tahu kita nak minta kota haji tahun ni sebab saya sudah bernazar sekian-sekian, kalau aku dapat projek sejuta ni, 500 juta aku nak pergi haji. Dapat sungguh projek, dia pun atas surat nak minta kota, nak tunaikan nazar. Tabur haji kata tidak dilayan. Kalau tidak ramai orang pakai nazar belaka. Tambah fai-fai bagi tabur haji, fai nazar. Sudah main kota 5 kali nazar setahun, kata apa dia, banyak dia dapat, tapi helah tu tidak diterima pakai. Jadi kita pun bila betul-betul taubat je lah. Namun taubat yang lakukan tersebut hendaklah benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati dan perasaan, serta merupakan suatu keinsafan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya menyebut bertaubat dan beristighfar semata-mata dengan mulut tapi hati tak ikut. Baik, andai kata orang ni istighfar dengan mulut, astaghfirullah, atub ya Allah, tubna ilaika ya Allah, duduk ikut lagu munajat kan, dalam TV ada, dalam radio ada, tubna ilaika ya Allah, duduk taubat mengalir air mata, tapi tak mikir pun nak tinggal maksiat. Kata di para ulama itu bukan taubat, itu hanya istighfar. Kena beza. Saya taubat dah, dalam hati awak nak tinggal ke tak? Berazam ke tidak tak mengulang? Tak azam, tak ada. Itu dipanggil istighfar. Berbeza, perbezaan yang sangat ketara. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala sebut dalam kitabnya Fathul Bari, hadis di atas menunjukkan betapa besarnya faedah istighfar, betapa agungnya kurniaan Allah, betapa luasnya rahmat Allah, kelembutan dan kemurahan Allah. Akan tetapi istighfar seperti yang dinyatakan dalam hadis ini ialah istighfar di mana niat dan kesungguhan untuk minta ampun itu tersemak kukuh dalam hati. Syarat dia istighfar memang dia cukup syarat SOP taubat barulah diterima. Jadi kalau setakat dia kata dengan mulut saja aku istighfar, aku taubat, itu tidak dianggap sebagai taubat, dianggap sebagai orang beristighfar. Yang dimaksudkan dengan hamba yang diberi keampunan itu sesiapa yang mengulangi dosa dan taubat, setiap kali terjebak ke dalam dosa dia akan kembali bertaubat dengan benar, dengan ikhlas. Ia bukan bermaksud siapa yang lidahnya memohon ampun kepada Allah sedangkan hatinya berterusan mahu melakukan maksiat,
maka itu dia panggil bukan taubat. Itu hanya nak bertaubat, minta ampun tapi tak ampun. Macam budak-budak kena tangkap je lah. Tak, orang kena naik atas terak, ampun je, taubat tak mau buat lagi, tapi dalam hati dia mesti nak buat lagi. Itu dia panggil taubat zahir saja. Kalau kita bahasa orang kampung, dia panggil taubat ulu golok. Golok kena, golok kena, yang potong pokok. Jadi orang dia panggil, itu dia nama dia taubat ulu golok. Maksudnya sudah taubat mau buat pula, itu tak jadi. Itu bukan taubat nama dia itu. Itu main-main dengan taubat. Kita kena istighfar betul-betul. Oleh itu apabila dia bertaubat, adalah dia lakukan dengan penuh hati dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita baca hadis ini, kita kena ingat, hadis ini memberi peringatan kepada kita, bukan lesen untuk buat dosa kamu ni taubat lagi. Tak. Namun begitu, jangan terburu-buru merasa selesa. Allahu Akbar, bagus hadis ustaz baca mana ni, puas hati kita rasa. Sebab Allah Ta'ala akan maaf je selagi kita berdosa, kita taubat maaf, taubat maaf. Dah, buat dosa maaf. Jadi kita relax boleh buat dosa. Itu satu tindakan yang tidak betul. Sebab perbuatan berulang kali melakukan dosa yang diselang-seli dengan taubat, kalaulah tidak betul-betul ikhlas, tadi nampak seperti mempermain-mainkan hukum taubat. Dia tu main tu, orang panggil saja-saja ya, buat taubat. Kerana taubat nasuha yang biasanya menjadi pemutus kepada maksiat, jadi dia tak akan buat dah, dia akan berhenti sungguh-sungguh, dia tak mau. Maka kita kena ingat, jadi jangan hidup dalam selesa. Kita tak boleh nak nilai orang kecuali setelah dia mati. Ingat tuan-tuan, jangan cepat puji orang. Kita ni mudah puji. Tengok orang ni dah jadi baik, oh bagus dia ni, baik ni, husnul khatimah ni, selalu dia bagi cok muh terus husnul khatimah. Tak boleh. Dalam hadis, tengok hadis ni jelas, Nabi SAW berpesan kepada sahabat dia, hadis Anas, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin, jangan kamu cepat kagum dengan seseorang, hatta tanzuru bima yukhtamu lahu, sehingga kamu tengok apakah akhir hidup dia, dia mati dalam keadaan apa. Kita ni kadang-kadang kita tengok orang ni baik, kita puji dia melangit, tiba-tiba di akhir hayat dia berbeza. Jadi kita kena tengok di akhir hayat. Fa innal amila ya'malu zamanan min umurihi, ada orang buat amalan sepanjang umur dia baik, au burhatan min dahrihi, ataupun seketika dalam hidup dia ni dia ada buat amal soleh, kalau dia mati ketika tu insya-Allah dia ada syurga. Tapi apa boleh buat, di akhir hayat dia ia tahawal, berpindah daripada baik kepada tak baik. Sebab itulah Nabi kita sebut, ada orang yang tak baik di awal, lara dia semua maksiat dia buat, tapi dekat nak mati dah umur 60 lebih dah, 70 tahun, dia insaf, taubat sungguh-sungguh, pergi haji, pergi umrah, tinggal kampung, pergi duduk di pondok dah setengah. Maka Nabi kata apa? Dengar ni tuan-tuan, iza aradallahu bi abdin khaira ista'malahu qabla mautihi, mana-mana Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada hamba dia, maka dipergunakan masa yang ada sebelum dia mati, Allah Ta'ala tukar. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah Ta'ala gunakan orang tu? Qal yuwaffiqu li'amalin salihin, Allah Ta'ala beri taufik kepada dia untuk melakukan amal yang soleh, beri taufik kepada dia, untuk melakukan amal yang soleh, summa yaqbiduhu alaihi, kemudian dia mati di atas ketika itu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah matikan kami dengan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan baik, penuh istiqamah di atas jalan yang kau redai, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini rawahu Imam Ahmad. Jadi kita letaklah suasana kita dalam keadaan gawat sentiasa. Maka beberapa amalan sebagai penutup, beberapa amalan yang mengurangkan maksiat dan insya Allah memberi kepada kita husnul khatimah.
Tulis dah. Tanda ke buat nota kau ikutlah. Yang pentingnya kita ambil tip sebagai penutup. Beberapa perkara yang perlu dibuat oleh kita, saya guna bahasa kita sebab semua orang perlu pada perkara ini. Yang bercakapnya, yang dengar, kita yang banyak terjebak dengan dosa dan maksiat. Jika beberapa amalan yang boleh dilakukan, ini beberapa amalan yang boleh melakukan untuk mengurangkan dosa dan meraih husnul khatimah, insya-Allah. Yang pertama, memperbanyakkan istighfar dan taubat. Sentiasa kita pagi petang siang malam istighfar, astaghfirullah, atub ilaika ya Allah, ya Allah aku taubat padamu ya Allah. Kalau kita jangan kata kita tak ada dosa, minta ampun. Cuma ulama berbahas, kita ni nak banyak istighfar ke nak banyak taubat? Ya Allah aku taubat, ataupun ya Allah ampunkan dosa? Yang mana satu kita nak buat? Di sini kata para ulama, dia buat satu analogi yang mudah. Dia kata tengok kepada kain, jenis kain. Andai kata kain, baju kita ni kena kotoran, kotor banyak, maka sabun, klorok perlu digunakan. Tapi kalau baju kita tak ada kotor apa, cuma rutin dia pakai pagi gelap, walaupun tak kotor, kena basuh, maka perbanyakkanlah pewangi daripada klorok. Tak, sabun adalah, tapi klorok tak perlu, cukup dengan pewangi. Apa dia maksud? Kalaulah kita ni, hati kita ni keras, dosa kita banyak, maka perbanyakkan taubat. Sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala, sentiasa beristighfar kepada Allah. Tapi kalau kita rasa hari ni tak ada benda dosa yang kita buat, tapi istighfar buat, maka kita perbanyakkanlah zikir, tasbih, puji Allah, sebab kita nak wangikan diri kita dengan zikir, mengingati Allah Azza wa Jalla. Tengok kain kotor, klorok, sabun. Kain tak apa kotor, sabun, softline ke apa nama? Orang basuh kain ni, lama kita tak basuh kain ni. Maknanya kena letak pewangi. Itu di antara. Yang kedua, bersahabatlah dengan sahabat-sahabat yang baik. Apa maksud sahabat yang baik? Kita tengok dia, kita ingat pada zikir. Dia ni selalu berzikir, aku tak zikir lagi hari ni. Ingat baca Quran, ingat pada istighfar, ingat kepada majlis ilmu. Itu kawan baik. Oh, dia kata ada muslimat kata sekarang ni kita ada geruk, ustaz, jangan bimbang. Geruk khatam Quran setiap hari. Cuba tanya muslimat, ada sini? Kau tak ada. Dia khatam Quran macam mana? Dalam geruk dia ada 500 orang ke berapa orang, dia bagi orang ni 10 ayat, ni 10 ayat, pakat baca, malam nanti dia declare down ke panggil? Dan habis pakat kata dia siap dia baca, dia pun setiap khatam Quran hari ni. La, khatam satu muka je, mana ada khatam Quran? Itu jangan terperangkap kita dengan mainan-mainan. Bagus buat geruk baca Quran, tapi nak kata kita khatam Quran satu hari tak terkhatam, kecuali apa yang kita baca satu muka, dua muka, itu je. Jangan terpengaruh lah. Saya dulu baca satu juzuk, tapi sekarang ada geruk ni baca dua muka pun cukup dah, boleh khatam dah. Kita kata la, itu dia panggil tala'ubus syaitan bi uqulin nisa. Syaitan duk main dengan akal para wanita, adik-adik geruk. Jadi tak baca satu juzuk sebab cukup dengan kawan-kawan baca. Kita kata lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ambil ringkas je lah. Ini yang ketiga, banyakkan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa maksur, apa nama doa maksur? Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kata belakang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ingat belakang kan? Jangan tinggal doa ni selepas solat, dalam solat, di akhir solat, baca ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang bolak-balik hati, kekalkan, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ibadat padamu, di atas zikir. Satu lagi doanya diajar oleh Nabi sallallahu kepada Sayyidina Muaz. Ingat, siapa dia ingat doa Muaz? Bunyi itu, kuat sikit. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika. Muaz nak dapat doa ni, tuan-tuan kena ingat.
Nabi pegang tangan dia. Yang pertama, Nabi pegang tangan dia. Yang kedua, Nabi SAW beritahu, inni uhibbuk Muaz, aku sayang pada kamu. Jadi kita pun kalau kita sayang pada sahabat-sahabat kita, kita kena maklumkan, saya sayang pada awak. Tapi jangan pergi sana, pergi kat perempuan duk tunggu di pintu masjid, saya sayang awak, jawab dia selipar terbang atas kepala lah. Ini salah tepat pula ni. Sama-sama kita, sama-sama muslimin, kita bersahabat lama, berkawan sungguh-sungguh, sama-sama pergi masjid, sama-sama beribadat, kita kata inni uhibbuk, aku sayang padamu. Tengok Nabi kita suruh kata, ya Muaz, inni la uhibbuk, aku sayang padamu. Kemudian baru Nabi kita pesan, la tada', kamu jangan tinggal 3 permohonan ni. Allahumma a'inni ala zikrika, yang kedua, wa syukrika, 3, wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk ingat padamu. Kita ni kalau Tuhan tak bantu, ingat tak ingat ke Tuhan? Berapa kali dah saya mari sini, berapa kali bagi risalah pamphlet dah, zikir 4 kalimah. Ingatkan zikir tu. Tak ada orang tak ingat pun, malah tanya dah, semua ingat. Cuba kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat tangan siapa tak ingat zikir ni. Tak ada orang mengaku. Tapi soalan yang kedua boleh, zikir ke tak hari ni? Dia kata ni masalah sebenarnya. Mari tanya tu. Kita beribadah baik daripada pagi tadi sampai petang ni, tak baca apa lagi. Lish Allahumma inni ala zikrika, Allah dia ingatkan hati kita, maka hati kita akan berzikir. Wa syukrika, supaya kita bersyukur. Amanah syukur? Syukur ni sama ada kita syukur dengan lidah alhamdulillah, bila kita makan, kita minum, kata alhamdulillah, syukur. Allah Ta'ala beri kepada kita kesihatan, kita bantu orang, beri duit, kita tolong. Syukur yang paling tinggi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana bukti? Setiap fakta tu ada bukti dia, ada dalil. Bila Nabi solat sampai bengkak kaki, ingat tak? Isteri dia pergi tanya, Aisyah ataupun sahabat lain tanya, kenapa Rasulullah buat macam ni? Rasulullah tak ada dosa. Nabi kata, afala akunu abdan syakura, tak layakkah, tidak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur? Mana tanda syukur? Ibadat banyak. Lagi kuat kita syukur, lagi banyak kita solat. Solat sunatnya, solat malam, solat tahajud, solat witir, solat duha buat. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatika, mana buat ibadat yang sempurna, yang baik. Kata di para ulama, syarat ibadat nak jadi baik, tulis, syarat ibadat nak jadi baik, nak jadi ibadat tu soleh, mesti 2 syarat. Yang pertama kena ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Syarat yang kedua kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Reka sendiri ibadat tidak ada. Kita nak modify kereta 5 kali sehari silakan. Daripada tayar 4 jadi tayar 7 contohnya. Nah. Tapi ibadat lah. Ibadat berpada kita dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, cukuplah tadabbur kita kepada ayat surah At-Tahrim ayat 8. Mudah-mudahan Allah Taala bagi manfaat kepada kita. Dan untuk bacaan seterusnya, tuan-tuan boleh tengoklah dalam buku Wa Abshiru. Kita ni saya ambil daripada nota tadabbur kita kepada ayat-ayat yang pendek-pendek. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.